Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada anda semua. Okey. Hari ini merupakan hari yang saya rasa penting untuk kita semua sebab kita nak cuba ubah, kita nak cuba ubah landscape. Oh, macam landscape politik pula. Kita nak ubah landscape penerangan emas kepada public. Kita nak ubah. Jadi sebelum tu, eloklah sama-sama kita membaca ulumul kitab Al-Fatihah. Iya kan. Okey. So sebenarnya benda ni tercetus apabila saya sendirilah. Okey, saya sendiri berkecimpung buka akaun TikTok. Bila saya buka akaun TikTok, saya nampak banyak sangat kesalahan, kesilapan, salah anggap. Banyak sangat, terlampau banyak. Yang mana yang bercerita tu pun bukanlah orang biasa-biasa. Yang bercerita tu ada yang merchant, ada yang senior merchant kan. Jadi saya rasa terpanggil untuk kita sama-sama belajar, untuk sama-sama kita tentukan macam mana cara yang terbaik yang boleh diterima pakai oleh semua orang. Kan? Yang boleh diterima pakai oleh semua orang. Yang mana kita follow, kita follow apa yang ada dekat dalam sistem QM Gold tu sendiri. Jadi kita bukannya buat short sendirilah kan. Kita follow apa yang ada dalam sistem QM tu sendiri. Okay, jadi sebelum saya nak mula, saya nakkan feedback. Okay, saya perlukan feedback daripada anda. Apa benda yang anda rasa macam, orang kata apa, ayat-ayat yang anda rasa macam, yelah kalau nak bangkang ayat tu rasa macam yang menerangkan tu orang yang lebih terror daripada kita kan. Ataupun orang yang mempunyai ranking yang lebih tinggi kan. Jadi sekarang ni, hari ni kita open. Okay, kita open. Sebab anda yang bercerita dengan kawan-kawan dan anda dapat feedback daripada mereka kan. Anda dapat feedback daripada mereka. Jadi saya perlukan feedback juga daripada anda supaya kita boleh sama-sama perbetulkan. Kita boleh sama-sama present benda yang lebih baik daripada apa yang ada sebelum ni. Okay. Jadi saya nak mulakan sebagai contoh yang biasa kita dengar lah. Yang biasa kita dengar. Hari dah gaji. Okay. Hari dah gaji. Beli emas 100%. Kemudian dapatkan balik 85% tunai untuk dibelanjakan. Itu biasalah. Kita biasa dengar lah benda tu kan. Ya, betul-betul. Yang Kan? paling betul. Betul tak Din? Betul tak Din? Itu yang paling Yang paling top paling ada kan? yang paling top lah daripada mula saya masuk. Yang paling top kan. Jadi Jangan ada lupa tak macam lagi? tu ni. Ada tak lagi benda lain? Yang benda lain lagi ada tak? Sebab bila kita tahu benda ni, barulah kita boleh ingat. Kita boleh faham. Oh, kenapa kita tak sesuai guna benda ni? Kan? Ada Jadi lagi, ada lagi. ada lagi ya. Apa lagi? Selamatkan belanja hangus dengan emas. Selamatkan belanja hangus dengan emas. Boleh tak siapa yang rasa-rasa macam dia malu nak bercakap kan? Anda tulis kat ruangan chat. Yang kita punya point tadi tu. Satu, bila gaji dapat apa? Bila gaji belanja 100% dapat balik 85%. Lepas tu apa lagi tadi? Selamatkan apa? Belanja hangus selamatkan Ya, belanja. selamatkan belanja hangus dengan emas. Selamatkan belanja hangus dengan emas. Okey, lagi-lagi. Ada lagi tak? Sebanyak kan. Apa lagi yang anda rasa? Ni tak ada betul, tak ada salah Tak ada betul, tak ada salah. So, kita nak fahamkan macam mana cara kita nak cuba buat benda yang lebih baik lah. Itu yang penting. Kan? Itu yang penting.
Jadi kat sini ni lah sebenarnya yang kita perlu pastikan supaya kita, orang kata apa? Supaya kita boleh cuba ubahlah. Kita cuba ubah senario tu. Sambil tidur dapat duit kan? Sambil tidur dapat duit. Lagi apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Cuba ni. Okey, cuba lagi. Apa lagi? Guys? Takkan tak pernah dengar kot orang lain duk bercerita. Apa Ada lagi? something yang macam tukar duit anda sebelum anda tukar duit anda kepada emas sebelum anda berbelanja, macam pergi bercuti ke, beli barang ke. Itu pun betul Syazlin. Maksudnya dia cakap tukar duit, kepada emas sebelum berbelanja. Sama ada sebelum bayar kereta lah, sebelum ni lah, benda-benda tu lah kan. Okey. Lagi, apa lagi? Apa lagi yang anda rasa macam, yelah yang selalu anda dengar, kan? Benda yang biasa anda dengar. Apa dia? Ke tak dengar? Ke tak pernah dengar benda macam tu? Time dapat gaji lah beli emas. Kak Lima, time dapat gaji lah beli emas kan? Kalau time tak dapat gaji, tak boleh beli emas ke? Kan? Time tak dapat gaji, tak boleh beli emas. Apa For lagi? saving. For saving. Ni pun saya suka juga ni. For saving. Okay? For saving. Lagi? For saving. Lagi apa lagi? Lagi ada banyak ni. Hari ni berapa bulan 28. Oh, okey. Oh, ada Zoom dekat bilik sebelah. Saya pun tak tahu, tapi tak apalah. Okey, apa lagi? Something like mulakan perancangan untuk pencen anda. Maknanya Ah, tiap-tiap bulan tu buat GCA. So bila dah ada gram emas tu, nanti bila after 10 years macam tu boleh buat macam persaraan punya duit. Syazli betul tu. Ada setengah tu dia akan bagi tahu, okey, kau kena buat bulan-bulan. Kalau kata duit, dia bagi contoh lah. Kalau duit kereta 9 tahun nanti dapat untung sekian kan. Kalau ni berapa tahun dapat untung sekian. Itu pun ada juga kesilapan. Okey, kesilapan yang berlaku. Okey. Jadi hari ni saya nak cuba kongsi dengan anda. Okey, nak cuba kongsi dengan anda mana yang ada ni supaya kita betul-betul faham konsep asas kenapa kita perlu simpan emas. Jangan fikir QM dulu. Anda kena sekarang ni, okey, sebelum saya nak cerita ni, anda reset dulu Reset dulu, tenang-tenang dulu. Jangan fikir benda-benda lain dulu. Jangan fikir QM pun. QM pun jangan fikir. Reset dulu, fikir emas. Emas sahaja yang anda kena fikir. Kan? Kenapa emas? Cerita dia kenapa emas. Ni kita jangan masuk pasal QM dulu. Kita masuk kenapa emas. Okey. Sekarang ni kita sendiri tahu emas dikira berdasarkan gram. Okey, 1 gram berapa. Dan kita juga tahu emas ni dia ada harga beli dan dia ada harga jual. Okey, dia ada harga beli dan harga jual. Kebiasaannya harga emas ni ditentukan oleh pasaran dunia. Okey, oleh London Metal Exchange. Yang mana kita cakap benda tu harga LME ataupun ada setengah kalau macam QM dia tulis situ gold spot. Dia dah tukar term. Gold spot tu sebenarnya harga LME lah. Okey. Jadi daripada harga LME inilah sebenarnya ada setengah-setengah dia ada markup, ada setengah-setengah ada markdown. Kalau anda pernah dengar markup, markdown ni maksudnya daripada harga itulah dia menentukan nak beli berapa harga, nak jual berapa harga. Okey.
sama ada kedai emas dia beli dia markdown. Markdown ni maksudnya daripada harga LME tu dia tolak 2% ke 3% ke 5% ke. Tapi kalau barang kemas dia tolak sampai kadang-kadang 15%, 20%, 25%. Kalau barang kemas lah 916. Kita gold bar 999. Okey. Jadi kalau kita tengok, okey, kalau kita tengok, kita kena faham emas ni sebenarnya dia adalah satu benda yang dicipta oleh Allah dan dia bernilai. Dia bernilai dan dia adalah limited sebab tak ada orang yang boleh cipta emas. Okey, dia jadi dalam dia ada kat dasar bumi kan. Okey. Dan emas ni juga okey, harga dia naik dan turun dan dia menaik dalam jangka masa panjang. Kalau kita tengok semalam harga menjunam. Boom. Inilah masa untuk kita beli ataupun kita convert kan. Lepas tu semalam menjunam, hari ni dia dah mula start naik sikit. Mungkin nanti dia ada pula naik boom, shoot pula naik. Lepas tu ada pula masa menjunam. Ada pula masa naik. Jadi dia memang macam tu. Kan? Semalam tak silap saya hampir 3% harga emas jatuh. Hampir 3%. Maksudnya kalau anda beli time harga yang betul-betul jatuh tu, harga tu naik balik sebelum jatuh dalam jangka masa terdekat ni, anda beli JE hampir-hampir nak untung. Sebab tu saya nampak semalam ramai gila borong JE. Okay, ramai yang borong JE semalam. Yang ada duit simpan lah. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, okay, kita nak kena faham betul-betul emas ni sebenarnya macam mana kita nak buat supaya daripada duit tukar jadi emas. Ini konsep asas yang anda kena pasak dalam kepala otak. Macam mana duit nak tukar jadi emas dan apabila harga emas naik, okay, apabila harga emas naik, kita jual dapat balik duit yang lebih banyak daripada duit yang kita beli tadi tu. Okey, jelas tak? Siapa sini yang boleh ulang apa yang saya cakap? Konsep asas. Siapa boleh ulang? Syazlin, boleh? Abang Fazli. Okey, konsep asas trading dia macam biasalah. Kita apa-apa dalam trade ni, kita buy low, kita sell high lah lebih kurang. Macam tu ceritanya. So, masa beli rendah itulah kita kena beli banyak, kita borong. Lepas tu profit kita bila kita jual balik pada harga yang lebih tinggi daripada asal. Okey. Jadi itu dia punya konsep asas dia, buy low, sell high. Cumanya, dia ada cuma juga. Okey, cumanya adalah ada banyak benda yang menyebabkan kita boleh tambah gram emas tanpa kita tambah duit. Ada juga yang emas tu kita simpan sendiri. Ada emas yang kita minta syarikat simpankan. Ada kemudahan-kemudahan yang disediakan. Ada yang kalau beli lagi banyak dia lebih murah. Kalau beli sikit dia mahal. Ada juga yang orang jual spread yang tinggi. Ada yang spread yang rendah. Jadi semua tu sebenarnya dia berasal daripada kita beli harga rendah, kita jual harga tinggi. Maknanya kita beli, simpan, jual. Beli, simpan, jual. Yang ni anda kena faham betul-betul. Tak kisahlah anda ni PG ke, iMega ke, beli kat Bank Muamalat iGold ke, beli dekat QM ke, tak kisah. Okey? Itu konsep asas dia yang anda nak kena faham. Jadi, daripada situ itulah, barulah anda boleh mula bercerita dengan orang menggunakan kelebihan-kelebihan yang ada. Okey, kelebihan-kelebihan yang ada. Dan satu lagi benda yang saya nampak orang salah tanggap ataupun orang tak fokus adalah lagi banyak gram, lagi banyak kenaikan nilai
emas kita. Yang ni siapa yang tak jelas benda ni? Boleh tak? Boleh komen tak? Lagi banyak gram, lagi banyak kenaikan nilai. Siapa yang nak komen pasal benda ni? Yang mungkin anda tak nampak. Kenapa kena banyak gram? Nanti kalau banyak gram nanti kena ada banyak duit yang kena beli. Betul tak? Ini normal Ini normal punya cerita. Orang tak nampak kenapa dia perlu ada banyak gram. Okey, orang tak nampak. Dan hari ni saya nak share satu benda ni. Okey, saya nak share satu benda ni supaya anda nampak kenapa perlu banyak gram. Okey, kenapa perlu banyak gram tu sebenarnya adalah benda yang bagi saya lah satu perkara yang paling penting sekali yang anda perlu tahu sebelum anda nak simpan emas. Okey, sebelum. Siapa sini boleh agak? Kenapa? Kalau lagi banyak gram anda ada, lagi bagus. Senyap je semua ni. Sebab bila ada kenaikan harga tu, kita boleh dapat lebihan. Kita boleh dapat lebihan kan kalau ada kenaikan harga. Okey, betul. Okey, jadi saya nak tunjukkan ke anda satu artikel yang mana artikel ni mungkin akan membuka minda anda. Sekejap saya tak ingat dekat mana dia punya artikel ni. Sekejap untuk ni kot. Okey. Ni. Okey, tengok Sebenarnya benda-benda simple macam ni lah kadang-kadang orang tak faham. Okey, orang tak faham. Sebab apa dia tak faham? Sebab anda bermula cerita kat orang, anda suka cerita apa tahu? Anda suka cerita JE terus, GCA terus. Anda terus cerita benda tu. Tapi anda tak cerita pun benda ni. Sebab tu saya harap lepas ni kalau boleh, anda kena banyak bercerita tentang benda-benda ni. Dan saya harap sangat anda pergi kat website Simpan Gold, baca semua artikel. Untuk anda dapat idea. Cuba tengok contoh ni. Ahmad, dia ada 2 gram emas. Modal dia 560. Okey, modal dia 560. Kenaikan dia RM10. Sebab katakan emas naik harga RM5 dalam masa 30 hari. Contoh Okey. Ali dia ada 10 gram emas. Modal dia 560 juga. Dan kenaikan dia dapat RM50 sebab dia ada 10 gram. Saya nak tanya, siapa lagi untung? Siapa lagi untung? Siapa lebih untung? Ali untung. Ali untung kan? Kenapa Ali untung? Gram lebih. Gram lebih. Tapi modal yang dia keluarkan untuk beli emas berapa? Sama 560. Sama 560. Sekarang ni macam mana nak buat supaya benda ni boleh berlaku? Macam mana nak buat supaya benda ni boleh berlaku? Convert. Kan? Menggunakan kemudahan, fasiliti. Ya, menggunakan fasiliti. Yang mana fasiliti itu datangnya daripada GCA atau GAE. Dan kita perlu ada apa? Kita perlu ada Akaun QM. akaun QM. Nampak tak cerita dia kat sini? Bila kita cerita benda ni, okey, orang akan tertanya-tanya. Kalau saya cerita dekat anda, memanglah anda rasa macam ini aku tahu. Tapi orang baru, orang yang tak ada akaun simpanan emas, orang yang macam nak simpan emas pun dia macam malas kan? Hanya dengan benda ini saja dia akan tertanya-tanya. Macam mana pula modal 560 boleh dapat 10 gram? Nampak tak kat situ? Siapa nampak benda ni? Kan? Yang ni adalah anda boleh baca lah. Okay, anda boleh baca kat bawah-bawah ni kan. Cumanya yang saya nak cakap adalah benda ini akan menyebabkan orang trigger.
Kalau orang tanya benda ni, apa jawapan anda? Apa jawapan anda? Baca artikel ni. Itu memang baca artikel lah. Kan? Okey, contohlah anda ambil gambar ni, anda post dekat WhatsApp, anda post dekat mana? Post kat WhatsApp, post dekat FB ke. Gambar ni je anda post. Nanti dia akan tanya tau. Macam mana pula modal 560 boleh dapat RM50 kan? Kalau kau nak tahu lebih lanjut, bagi je link kat dia. Bagi link kat dia, dia baca. Dia baca, dia faham lah. Okey, sebab jawapan dia ada kat sini. Okey, jawapan dia ada dekat dalam artikel ni. Okey, jadi saya nak anda faham bahawa bila kita nak perkenalkan orang, matlamat utama kita adalah kita nak orang nampak kenapa perlu ada akaun simpanan emas. Kenapa? Dia bukan soal kenapa QM. Dia soal kenapa kena ada akaun simpanan emas Inilah sebab dia. Inilah sebab kenapa perlu ada akaun simpanan emas. Sebab dengan modal yang sama, gram yang berbeza, kenaikan yang kita dapat pun berbeza. Berapa kali ganda ni? 10 dengan 50. Berapa kali ganda? 5. 5 kali ganda. Sedangkan Banyak tu. sedangkan kemudahan dekat QM boleh dapat 10 kali ganda. Kemudahan dekat QM. Kita janganlah letak sampai 10 kan. Letak 5 je. Contoh. Okey. Jadi benda macam ni inilah sebenarnya yang anda kena selalu ceritakan dekat TikTok ke, dekat FB ke. Janganlah duk pergi cerita, beli kereta ni, ni buat pengiraan pula, bulan-bulan kena buat lah, apalah. Anda nampak tak apa yang saya nak cuba sampaikan ni? Okey, saya bagi contoh lagi. Okey, saya bagi contoh lagi. Sebab saya kadang-kadang dah jadi macam nak buat artikel pun, saya cakap artikel yang lama-lama pun punyalah banyak. Tapi anda tak, orang kata apa? Anda tak cuba untuk menelusuri benda-benda ni. Kan? Artikel-artikel yang ada ni. Kan? Contoh, kalau kita tengok, apa lagi? Kita tengok kalau contoh. Ni. Okey. Ini buktinya pemilikan gram lebih banyak membawa keuntungan lebih. Okey, jom kita tengok. Ini satu lagi yang mungkin anda pun baru tahulah kot. Okey, kita ada Ahmad dengan kita ada Ali. Okey. Ahmad dia ada 100 gram. Ahmad ada 100 gram. Ali ada 200 gram. Okey. Ahmad ada 100 gram, Ali ada 200 gram. Okey. Harga beli Ahmad adalah 60. Harga beli Ahmad adalah 60. Okey. Ahmad beli 60 USD, dia beli 100 gram. Okey, dia beli 100 gram. Apa tu? Ahmad lah. Ali harga 62, dia beli 200 gram. Okey, maknanya Ali dia keluar modal lagi banyak, betul tak? Ali keluar modal lagi banyak daripada Ahmad. Setuju? Setuju? Setuju. Okey. Tapi kedua-dua orang ni, okey, harga jual dia adalah sama. Bila harga jual dia sama, sekiranya kenaikan harga, okey, kenaikan harga dia kat sini, kalau Ahmad kenaikan harga dia 7 USD. Sebab harga jual je 67, maknanya daripada 60 sampai 7 jadi 67. So 7 lah kenaikan harga dia. Kalau harga jual Ali ni 67, kenaikan harga dia 5 saja. Okey, kenaikan harga dia 5 saja. Tapi Ahmad punya untung adalah 700. Ali punya untung adalah 1000. Modal
dapat balik lah. Ni saya cerita kenaikan je, modal dapat balik. Kan? Jadi, apa moral of the story dia? Apa kesimpulan yang kita boleh buat daripada benda ni? Gram lebih. Gram lebih, lagi? Lagi banyak gram lagi untung. Lagi banyak gram, lagi untung. Adakah ia berkaitan dengan harga yang kita beli? Tak. Pembelian Jadi kenapa nak tunggu harga rendah? Sebab setiap orang tu memang berbeza kan. So Ha. setiap harga, maksudnya bila kita beli tu, walaupun sama, hari yang sama ataupun masa yang sama, tapi bila perbezaan gram dan perbezaan kenaikan, dia akan jadi lain. Macam tu lah kan. Jadi yang saya nak cerita kesimpulannya adalah jangan tengok pada harga bila kita nak beli. So Tengok. maksudnya setiap individu punya portfolio tak boleh jadi contoh dan disamakan. Betul tak? Betul. Dia cuma boleh penerangan boleh, tapi untuk dijadikan contoh contoh kepada orang lain dan orang lain buat orang akan expect sama dengan kita, tak boleh kan? Macam Kan? soalan yang hari itulah dalam grup yang Tuan Syam cakap tu kan. Yang tanya sejauh mana dia boleh untung kalau dia melabur tu kan. Maksudnya dia kan. Jadi kat sini ni yang kita perlu faham adalah harga dia tidak bergantung kepada harga beli. Dia bergantung kepada berapa gram yang kita boleh dapat. Contoh kalau Ahmad dia keluarkan RM1,000, dia dapat 100 gram. Ali keluarkan RM1,000 juga, dia dapat 200 gram. So lagi bagus jadi Ali. Jadi berbalik kepada Jasani tanya ni. Nampak? Jasani pun dia dah tanya, bos, macam mana boleh jadi modal yang sama, seorang dapat 2 gram dan seorang lagi dapat 10 gram? Beza tu. Saya nak tanya Jasani. Jasani boleh bercakap tak? Turn on your mic. Jasani dah ada akaun QM ke belum? Ni soalan saya. Jasani mana Jasani? Hello. Tak boleh cakap ke tengah kerja? Boleh. Okey. Macam mana dah ada akaun QM ke belum? Jasani. Senyap lah Jasani. Dia tengah kerja ni, dia tak boleh nak on dia punya mic dia. Mungkinlah kan? Mungkinlah. Okey. Jadi nampak tak bila saya cerita, saya keluarkan gambar tu, dia tertarik tau. Dia kata, macam mana boleh jadi modal yang sama, seorang dapat 2 gram, seorang dapat 10 gram, beza tu. Kan? Eager nak tahu. Eager nak tahu. Okey, apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Siapa yang kat sini ni saya yakin anda boleh jawab. Apa jawapan dia? Jawapan dia dah ada akaun ke belum? Okey, jawapan dia dah ada akaun ke belum? Tu satu. Yang kedua, macam mana kita nak cerita kat dia supaya dia yakin sebenarnya kau keluarkan modal yang sama pun kau boleh dapat gram banyak. Kau apa benda, macam mana nak jadi benda tu nak jadi real yang kita boleh tunjuk depan mata dia. Tengok, Jasani pun tak nampak. Dia dah ada akaun QM tapi dia pun tak nampak. Dia kata, macam mana boleh macam ni? Anda bayangkan kalau orang yang dah ada akaun QM pun tak nampak, sebab apa dia tak nampak? Sebab apa dia tak nampak? Sebab dia tak buat kot. Nak kata dia tak buat, Orang okay. yang buat dia mesti tahu. Macam saya dah buat 2 tahun lepas, jadi saya boleh nampak kenaikan tu. Okey. Jasani dah buat ke belum? Kita tanya dia. Dah pernah guna kemudahan GAE dengan GSA ke belum? GSA lah, GCA. Dah ke belum? Nanti dia jawab. Dia malu sikit kot nak buka mic.
Kan? Jadi sebenarnya kita kena gunakan cara macam tu. Tengok, dia dah ada 291 gram. 291 gram ni dekat mana Jasan ni? Dekat GSA ke? Dekat GAE ke? Dekat holding inventory? Dekat GSA ke? Dekat GAE ke? Dekat holding inventory? Dekat holding inventory. Okey. Kalau dekat holding inventory, seharusnya Jasani takkan tanya soalan tu dekat saya. Seharusnya. Tapi disebabkan Jasani tak jelas, okey, mungkin tak perasan, mungkin tak ada orang terangkan, mungkin main buat je, okey. Jadi hari inilah saya nak tunjukkan betapa pentingnya kad gerak kerja simpan gol ni mampu menunjukkan kepada kawan-kawan kita bahawa macam mana benda tu boleh berlaku. Okey? Ini yang penting. Okey, jadi kalau anda tengok dekat sini, saya bagi contoh. Kita tak perlu nak cerita kat dia tentang pengiraan. Tak payah cerita pasal pengiraan. Kita je cerita macam ni je. Okey, sekarang ni duit simpan ada RM150. Okey, RM150 kan, duit simpan. Kalau kita beli emas, kita dapat 0.48704. Dengan menggunakan kemudahan GCA, kita boleh tambah gram emas. Okey, kita boleh tambah gram emas daripada 0.48704 kepada 3.24858 tanpa, ingat tanpa kita tambah duit simpan. Maknanya kalau duit simpan kita 100.5, 0.4 gram dia boleh jadi 3.2. Berapa kali ganda tu? Tadi saya tunjuk 2 gram jadi 10 gram. Yang ni 0.4 jadi 3.2. Berapa kali ganda? 8 kali ganda lebih kurang. Kalau 8 kali ganda, tadi baru 5 kali ganda. Ni dah 8 kali ganda. Jadi, saya nak tanya, anda ada RM150 saja. Tetapi, dengan RM150 ni, anda boleh ada 3.2 gram. Instead of ada 0.4 gram sahaja. Macam mana nak buat? Baru tanya, macam mana nak buat? Kena ada akaun simpanan emas. Gunakan kemudahan GCA. Kalau ada duit pakai 850, beli emas dan request GC, ambil balik duit pakai tu. Jadi gram ni daripada 0.48 boleh jadi 3.24. Itu je cerita dia. Tak payah nak ajar kira-kira. Tak payah nak bagi tahu macam mana nak jadi nombor tu semua, tak payah. Kenapa saya buat ada nombor? Kenapa saya buat dalam kotak ni akaun simpanan emas? Benda tu hanyalah untuk menampakkan dia, nak bagi dia nampak gram tu bertambah. Secara fakta. Kalau dia kata, macam mana boleh jadi macam tu? Buka dulu akaun simpanan emas, nanti aku tunjukkan cara dia macam mana. Don't worry. Kira-kira semua dah ada dah dekat muka surat 3. Kita boleh cakap macam tu. Kira-kira semua dah ada dah dekat muka surat 3. Ni kira-kira dia. Macam mana daripada 0.487 boleh jadi 3.24 gram. Okey? Persoalan dia sekarang ni, kau nak tak tambah gram emas ni melalui buka akaun simpanan emas secara percuma? Itu cerita dia. Inilah kegunaan kad gerak kerja simpan gol. Jelas tak apa yang saya sampaikan? Jelas. Jelas Jelas. Jadi dah tahu kan macam mana nak bercerita dekat orang menggunakan kad ni. Dia bukan sekadar kad ni, kita nak cerita habis semua ni. Anda kena ingat, muka depan ni hanya 5 minit saja. Siapa yang tak dengar video saya ni, dia akan rasa macam benda ni complicated. Memang saya saja je, sengaja saya buat complicated. Sebab kalau orang nak tiru benda ni, dia tak akan tiru pun. Dia tak akan gunakan benda ni sebab dia rasa macam, ini complicated. Ni
cara ni tak bagus. Sebab cara ni complicated. Sebab dia tak dengar penjelasan. Dia tak dengar apa yang perlu dicerita, apa yang tidak perlu dicerita. Nampak tak kat situ? Mestilah saya ada kad ni. Nanti semua saya akan bagi pada semua orang. Don't worry. Okay, saya tengah finalize. Okay. Jadi kat sini, kita tak perlu, Dok Kak Syida cakap, banyak nak kena terang ni. Sebenarnya tak banyak. Saya sengaja buat macam ni. Supaya orang tak tiru cara kita. Bijak tak? Dia nampak serabut sebab banyak sangat nombor dengan simbol kat situ sebab tu dia ni. Ya, tapi sebenarnya bila kita bercerita dengan orang, okay, kita tak perlu ni nombor-nombor ni semua, kita tak perlu. Kita tak perlu cerita. Kita cuma cerita, okay, kau tengok ni, kita tunjuk dengan tangan kita, kita tunjuk. Kau tengok ni, 150 ni kalau kau beli, kau dapat gram banyak ni. Tapi disebabkan adanya kemudahan melalui akaun simpanan emas ni, kau cuba tengok ni, 0.48704 ni boleh jadi 3.2 tau. Mana satu kau nak? Kau keluar 100.5, kau dapat 0.4, ataupun kau keluar 100.5, kau dapat 3.2. Kita tanya dia. Padahal kita tahu jawapan dia mestilah aku nak 3.2, dia kata kan. Itu jawapan dia. Dan kita memang mengharapkan dia jawab macam tu. Kau nak tak buat cara ni? Melalui akaun simpanan emas ni, daripada 0.4 memang boleh jadi 3.2. Macam mana? Cerita dia macam mana? Ni, kau tengok duit pakai ni. 850 ni duit pakai. Tak kisahlah. Kau nak bayar duit kereta minggu depan ke? Kau nak bayar duit rumah ke? Tu pulang pada engkau. Dan duit tu, kalau kau beli emas, okay, kalau kau beli emas, kau boleh apply kemudahan, okay, yang mana kau dapat balik 850 ni. Tapi 850 ni yang kau dapat tu, bukanlah daripada emas yang kau beli tu. Itu daripada kemudahan. Yang emas kau beli itulah sebenarnya yang menyebabkan dia bertambah daripada 0.48 jadi 3.2. Kau nak tak? Kalau macam ni aku nak. Kalau kau nak, kau buka akaun simpanan emas. Itu sahaja. Saya nak tanya, berapa minit saya cerita pasal benda ni? Jadi, inilah kita punya secret. Kita punya secret weapon yang orang lain takkan copy. Orang lain takkan copy sekiranya dia tak mendengar penjelasan saya. Dia tak dengar video ni, dia memang tak, kalau dia copy pun dia takkan. Dia takkan. Jadi kat sini inilah sebenarnya, daripada benda ni lah sebenarnya kita boleh fahamkan dia. Cara penceritaan kita ni boleh bermacam-macam menggunakan gambar ni. Dan angka-angka ni hanyalah untuk dia nampak saja. Bukannya untuk dia kira. Bukan untuk dia kira. Hanya untuk dia nampak saja. Hanya untuk dia nampak kalau aku keluar duit 100.5, gram aku boleh banyak menggunakan kemudahan. Itu saja yang kita perlu fahamkan pada dia. Macam tadilah Jasani tanya. Dia kata, macam mana dengan modal yang sama boleh gram yang lebih banyak? Inilah Jasani jawapan dia. 100.5 dapat 0.48, 100.5 simpan dapat 3.2. Nak yang mana satu? Clear tak? Jelas tak? Siapa yang boleh share dekat sini, yang dah pernah bercerita dekat orang, yang boleh share menggunakan benda ni. Skrin saya akan biarkan benda ni. Anda bercakap menggunakan skrin ni, menggunakan ayat anda. Ayat yang lebih kurang macam saya pun okey je. Tapi saya nak dengar macam mana anda explain. Boleh tak? Siapa nak cuba? Come on. Siapa nak cuba? Bagi seorang. Mana Fesi ni? Takkan takut kot. Gemuruh ke? Fesi, gemuruh Okey. Ya, betul Zulkifli.
Kalau dia guna cara ni, dia bukan simpan cash. Dia simpan emas. Dia bukan simpan cash. Cash dia dah habis. Dia dah jadi emas. Ini nak kena faham. Betul lah tu. Zulkifli pun dia bila saya terang benda ni, dia pun sendiri dengan fahamnya, dia kata cuma 150 jadi simpan ni dalam bentuk gold lah. Betul tak? Kan? Tapi yang anda dengar dekat luar, simpan duit for saving 150. Nanti duit anda akan jadi sekian. Itu salah. Itu salah. Kan? Fesi ni sebenarnya dia belum lagi berlatih. Anda nak kena faham. Fesi belum berlatih lagi. Saya cuma paksa Okey, Syam. Okey, Syam. Okey, Syam. Okey. Abang Zul, Okey sila. Okey, yang ni biasanya kita akan ni cara Banzul lah. Kita akan tanya kepada kita punya klien berapa duit simpan dia. Itu yang paling penting sekali. Berapa duit simpan dia. Jika sekiranya dia tak ada duit simpan, kita hi bye lah sebenarnya. Sebenarnya kita nak guna pada duit simpan tu. So katakanlah sekarang duit simpan dia boleh simpan walaupun gaji beratus juta sekalipun, dia hanya boleh simpan 150 saja. So dengan 150 itulah yang kita boleh gunakan untuk kita boleh terangkan macam mana dia akan dapat tambah dia punya gram emas. Sebab daripada 150 ni yang kita kali dengan 5.66 tu, lebih kurang dalam 550 lah. So kita akan cakap kepada dia, kalau katakan you pakai 150, you akan dapat, kita beli dengan harga emas semasa, kamu akan dapat 0.48704 gram sahaja. Kan? Tetapi apabila kita combinekan dengan duit pakai you yang sebanyak 850 tu, dia akan menjadi 1,000. Kamu akan dapat 150 tu dia akan dapat 2.7615. So bila combinekan kedua-duanya, dia akan dapat lebih kurang dalam 3 dalam 4 silap 3.24. 3.24 gram. 3.24 gram. So from 3.24 gram itu, kamu akan dapat balik duit pakai kamu sebanyak 850. Kan? So jadi sekarang ni dengan menggunakan duit pakai itu, dengan combination dengan duit simpan kamu akan dapat gram yang berjumlah 3 point yang lebih tadi itulah, gram tadi. Dan jika sekiranya harga emas naik, kalau katakan you base pada 0.48 tu, katakan harga emas naik $1, you hanya darab dengan 0.48 je lah. Tetapi kalau dengan yang 3 gram tadi, dengan harga kenaikan $1 tu, you akan dapat lebih kurang dalam 3 lebih $. So nanti beza tak? Sama ada you nak dapatkan hanya duit simpan saja, atau kita nak gunakan combination duit simpan dengan duit pakai, yang mana duit pakai tu you akan dapat balik berdasarkan kepada gram emas itu. So you akan gram emas you akan bertambah. Sekian saja. Okey, terima kasih Abang Zul. Okey, nampak tak? Cara Abang Zul cerita dengan cara saya ceritakan berbeza. Tetapi menggunakan benda yang sama. Jadi inilah sebenarnya yang saya nak anda buat. Kan? Dan mungkin Abang Zul boleh tambah satu lagi elemen yang mana tanya dia. Kita bertanya dia. Contoh, ada 150, dapat 0.4 gram saja. Ada 150, boleh dapat 3.2 gram. Yang mana satu nak? Kita tanya dia. Jawapan dia mestilah 3.2. Kita tahu jawapan dia 3.2. Tetapi kita nak dapatkan attention daripada dia. Sebab itulah kita kena tanya dia. Macam tadi Abang Zul cakap kan. Okey, 0.48 kalau harga naik dapat 4 point. Dapat 0.48 kenaikan. Kalau 3.2 kenaikan 3.2. So antara kenaikan 0.4 dengan kenaikan 3.2, yang mana satu lebih banyak? Kita tanya dia. Dia kata mestilah yang ni lebih banyak. Dia akan jawab macam tu. Jadi soalan kita sebenarnya cuma kita nak dia tu mengiyakan. Ya betul lah. Ya. Ada ikut. Ya. Macam tu. Okey, clear Jelas? Jadi nak terangkan benda ni, jangan ambil masa lebih 5 minit. Kalau lebih 5 minit tu maksudnya dah tak betul lah tu. Dah tak capai matlamat lah. Muka depan ni hanya untuk closing, suruh buka akaun simpanan emas saja. Ni muka depan ni.
Untuk buka akaun simpanan emas je. Itu dia punya matlamat dia. Nampaklah ni serabut macam ni sebenarnya. Nak suruh buka akaun simpanan emas je. Dan sebenarnya bila ia datang dengan penerangan, benda ni dah jadi tak serabut. Sebenarnya. Ini kita punya secret. Saya sebenarnya, saya tahu benda ni akan dikongsi oleh ramai orang tanpa izin saya. Saya tahu benda tu. Kan? Tapi dalam masa yang sama, saya tak boleh nak halang. Jadi macam mana cara saya buat? Macam ni lah cara saya buat. Kita dah lock siap-siap dah. Kalau kau tak dengar video penerangan, memang kau tak boleh pakai kad ni. Kalau kau dengar video penerangan, memang superb. Kau boleh gunakan kad ni, kau boleh senang closing orang. Dan orang pun senang faham. Okey? Jelas Okey, ini cerita muka depan. Kan? Siapa yang dalam ni bolehlah pakai, tak ada masalah pun. Cumanya ni belum finalize lagi. Maksud belum finalize lagi, ada lagi perkara-perkara yang saya nak cuba masukkan lagi. Tapi buat permulaan bolehlah kalau anda nak pakai, tak ada masalah pun. Cumanya yang full punya saya belum bagi lagi. Tak ada seorang pun dapat yang full punya. Yang latest punya belum lagi. Ada beberapa perkara yang saya tengah fikir, saya cuba nak dapatkan feedback dulu. Barulah saya berani untuk anda semua kita guna secara meluas. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab saya tak nak jadi macam nanti anda gunakan benda ni, anda masuk dalam TikTok lah apa semua, sekali benda tu salah. Macam mana? Kan tak pasal-pasal. Nak tarik balik bukannya senang. Kan? Udah orang pakai yang salah punya dah. Lah orang pula confuse kan? Itu yang saya tak nak. Okay? Clear Alright. Jadi inilah cerita dia. So, macam mana kegunaan kad ni? Okay, kita punya plan adalah saya rasa saya takkan buat kelas ni secara online. Okay, macam saya cakap itu, saya takkan buat kelas ni secara online. Maksudnya penerangan semua ni takkan buat secara online. Cumanya saya akan buat video. Saya akan buat video penerangan benda ni daripada sini sampai lah sini. Saya akan buat video yang mana buat masa sekarang ni ada sebahagiannya saya dah buat recording Zoom, anda boleh tengok. Tapi nanti video yang bukan recording Zoom, maksudnya yang saya bercakap seorang, saya bercerita, anda boleh nampak benda tu dan anda boleh faham lah bila saya dah rakam video tu. Satu persatu kenapa, sebab ni, sebab tu, apa semua kan. Nanti anda akan lebih faham. Okey. Sekarang belum lagi. Sabar. Belum lagi. Dia bukannya boleh main buat je Dia bukannya boleh macam ni, oh dah siap ni, oh kita nak guna sekarang. Tak boleh Kita nak kena betul-betul, angka tu nak kena betul. Ayat tu, anda ingat saya kena praktis tau. Praktis beberapa kali macam mana nak cerita tahu. Kalau saya silap, habis semua orang silap nanti. Itu yang saya tak nak. Kan? Jadi, tak apa, sabar. Tak apa, kita slow and steady. Mana yang ada benda ni anda pakai dulu, terangkan dulu. Kalau anda rasa macam ada silap, bagi feedback kat saya. Macam hari tu. Ada siapa tak bagi saya? Kak Syida kot bagi tahu saya. Cik Syam, 0.4874 ni tersilap. Saya pun lah, saya kira balik, lah tersilap, baru perasan, saya ubah. Bayangkan yang nombor lama ni dah ada dah orang print. Dia pun tak perasan. Lalas dah ada dua versi pula, satu yang salah, satu yang betul. Itu yang saya tak nak benda tu berlaku. Okey? Clear Assalamualaikum. Waalaikumsalam je. Cikgu. Okey, cikgu nak tanya lagi sekali, nak confirm. Okey, katalah cikgu ada simpanan sebanyak RM50 Okey. RM50. Jadi cikgu nak pakai duit pakai tu lebih kurang 300 lebih lah kan? Okey. Kali dengan 5.67. 5.67 untuk dapatkan berapa jumlah duit pakai. Okey, kejap. Okey. Untuk permulaan tak perlu nak cerita kali 5.67 tu dulu. Jangan cerita dulu. Sebelum tak payah cerita. Kita cuma perlu cerita daripada duit 150 gram kau boleh bertambah. Macam mana cara dia? Buka akaun simpanan emas dulu.
Dia dah buka akaun simpanan emas, baru cerita. Jelas tak? Sebab, Yelah, maksudnya kita nak hook orang ni lah. Kita nak hook orang supaya dia buka akaun simpan emas. Lepas tu baru kita cerita lah. Cerita dah mana buka dia nak tambah akaun gram simpanan. emas dia. Sebab Nak tambah apa? emas. Kita cakap dengan dia. Kalau aku cerita kat engkau panjang lebar sekalipun, kalau kau tak buka akaun simpanan emas, kau tak boleh buat. Jadi, aku tak nak buang masa kau pun jangan buang masa aku. Itu je cerita dia. Nampak tak? Okay? Alright. Okay. Katakanlah orang tu dah buka akaun simpanan emas. Dah buka Okay. Cikgu pun cerita pula next step. Okay, cerita. Okay. Cikgu tanyalah. Okay, berapa duit simpanan kau ada? Kan? Duit yang kau boleh simpan jadi emas ni. Dia kata betul. adalah dah RM50 je boleh. Okay. Okay. Lepas tu cikgu pun terang. Okay, kalau RM50 maka kan kalau ikutkan kaedahnya memang saya nak tanya ni sebab saya ada masalah nak tanya dengan Tuan Syam macam ni. Kalau adakah saya perlu buat 2 kali transaksi berbanding dengan 1 kali transaksi sedangkan saya tahu bahawa macam ni, kalau saya buat mula simpan RM50, lepas tu saya ambil 300 lebih, saya buat lagi. Either ataupun saya jumlahkan dua-dua, saya beli GSA lepas tu saya buat dekat GCA. Adakah jumlah gram emas tu sama? Okey, sebenarnya jumlah gram itu sama. 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 Jadi bolehlah kita buat sekali je kan? Boleh, tak ada masalah. Okay, yang penting kita kena faham konsep tu. Konsep tu je lah. Mana datangnya duit tu. Faham. Jadi kalau tengok dekat sini, formula yang dekat sini ni, tengok ni, 5.67 kali dengan duit simpan, kita dapat duit pakai. Inilah fungsi dia. Jadi gabung duit, nampak ni, gabung duit. Maksudnya 100 setengah gabung dengan 800 setengah dapat 1000. 1000 ni kalau kita beli emas dan kalau kita convert kita dapat 800 setengah. Sama je. Sama ada kita nak beli sekali ke, nak beli 2 kali ke, tak ada masalah sebab kita dah faham konsep tu. Bila kita tak, masalah kita sebenarnya bila kita tak faham konsep tu, barulah kita jadi confused. Kan? Sama juga kalau tengok tengok gambar atas ni. Kalau kata duit simpan 150, duit pakai 855 sen kan, contoh. Kalau kita beli, ni campur ni 1000, betul tak? Kita beli 1000, kita beli dan kita dapat emas tu dan kita convert, kita akan dapat balik 800 setengah. So, sama saja. Isu dia apa? Isu dia adalah sekiranya, ni cerita sekiranya. Sekiranya kita tak cukup duit pakai tu. Kita tak cukup duit pakai tu. Contoh, kita ada RM1000 nak simpan. Yang mana RM1000 ni kita dapat hasil daripada kita jual something lah. Kita jual something, kita dapat 1000. Kita nak simpan 1000 tu. Tapi gaji kita 2000 je. Kita nak simpan 1000, gaji kita 2000. Okey? Jadi, kalau macam tu keadaan dia, yang kita tahu apa? Apa yang kita tahu? Okey, kalau sekarang ni gaji 2000. Kau nak simpan 1000. Macam mana? Okey, beli 3000, keluar 85%. Okey, cuba kira. 3000 keluar 85% dapat berapa? 5000 lebih. Tak, tadi 3000 kan? Okay, gaji kita 2000. Kita nak simpan ni 1000, dah 3000, betul tak? 3000 ni kita beli emas semua, kita keluarkan 85%. Berapa? 2550. 2550. Masalahnya 2550 ni gaji kita pun 2000. Kita dapat balik cash 2550. Maknanya kita tak tersimpan pun 1000 dalam tu. Jadi sebab itulah kita menggunakan formula ni. So kalau duit simpan 1000 kali dengan 5.67 berapa? 1000 kali dengan 5.67. 5670. Jadi 1000 tu kita nak simpan. Bila kita nak simpan, kita beli dan simpan.
Tak payah fikir. Beli, simpan. Beli JSA, simpan dah. Dah simpan. Okey. Dah simpan lah. Dah simpan. Okey. Sekarang ni, bila dah simpan, kita dah kira dah duit pakai kita 5,670. Bila duit pakai kita 5,760, kita punya itu adalah kota kita. Kota. Kota yang akan tambah gram emas daripada GSA pindah masuk dalam holding secara keseluruhan. Dan kita boleh buat secara berperingkat. Maksudnya 5,670 kita boleh buat 1,000 dulu. Macam mana cara nak buat? Cara nak buat dia adalah beli 1,000. Okay, beli 1,000 GSA. Kemudian kita pun convert. Okay, beli 1,000 kemudian kita convert. Kan? Jadi bila beli 1,000 kita convert, barulah kita tinggal lagi kota berapa? Daripada 5,670 tinggal 4,670. Bila dah dapat dah balik 1,000 tu, kita beli lagi 1,000. Kemudian kita request GC, kita convert. Dapat balik 1,000. So tadi kota kita berapa? 5,670. Dah tinggal 4,670. Kita buat lagi 1,000. Dah tinggal 3,670. Sampai habis. Sampai habis. Nampak tak dia punya aplikasi dia? Nampak. Saya tak ada pun bercerita tentang 85% pun saya tak ada cerita. Saya tak ada cerita pun pasal spread. Saya tak ada cerita pun pasal yang pening-pening tu lah. Jadi inilah sebenarnya yang kita nak cuba sampaikan. Okey, clear? Sahabat-sahabat sekalian. Ya. Inilah cerita dia. Siapa hari ni rasa lebih pandai daripada semalam? Siapa yang baru first time dengar? Yang ramai kat sini yang dah selalu dengar. Memang saya nak pasakkan dalam minda anda. Siapa sini baru first time dengar benda ni? Ke Muhammad Nizam baru first time dengar? Banyak. Saya dah ikut Adik Syam. Oh, dah ikut dah. Dah lama lah. Dah lama dah. Sebab tak buka muka kan, saya pun tak kenal. Pakai baju gelenggang. Sebab sekarang kan panas kan. Betul. Panas sekarang ni. Itu yang bila sekarang ni bila panas. Dah buat dah macam tu saya buat tu. Dah buat dah? Dah try dah. Dah try dah. Okey, macam mana dia punya feedback daripada orang yang kita cerita tu? So far okey lah. Omar macam saya terangkan kat Omar faham. Okey. Ada Sebelum ni? buat dua. Sebelum ni dia memang yang sebelum ni macam yang kita buat tu sekali jalan je. First kan kita buat okey. Katakan 150 kita dapat tu kita duit pakai kita, duit simpan, duit pakai 800.5. Jadi dia orang buat sekali je. Kita tak buat macam kita buat yang kita buat hari-hari kan. Jadi kita kalau hari-hari lagi cantik. Aku tengok aku tak faham nak isi macam mana. Okey, cerita sambung. Okey, lepas tu saya dah buat cantik lah. Besok yang sebelum ni saya try buat 1,000 simpan. Okey, lepas tu saya buat kali kedua, saya beli balik GCA. Lepas tu saya request GC, saya ambil balik 1,000. Okey, tunggu bank masuk. Okey, kita buat lagi. Buatlah tu sampai habis. Ya. Tak faham, dia tak faham. Okey. Jadi nampaklah benda tu kan, senang kan? Yes. Dia akan menyebabkan orang buat berkali-kali. Ya, betul. Dia tak adalah buat sebulan buat sekali. Sebab kita suka hati kita lah. Kita nak buat bila yang kita rasa kita nak buat. Betul. Sebab kita dah asingkan. Duit simpan tu kita dah letak siap-siap asingkan. Kita tak payah fikir dah. Kalau nak tambah, kita tambah. Okey, orang baru dan masih belum faham dan sedang belajar untuk faham. Okey. Buka mic, cuba bagi tahu kat saya apa yang tak faham. Ramai dalam ni yang faham boleh tolong jawab. Siapa? Perlin. Mana Perlin? Meh, cepat. Buka mic.
Belajar ni dia kena berinteraksi. Dia bukannya kita boleh orang kata apa? Oh, saya blur nak faham. Lepas tu nak suruh saya buat apa? Nak suruh saya cerita daripada awal balik. Tak payah. Pergi dekat YouTube Simpan Gol. Kat situ ada, saya rasa dah ada 3 ataupun 4 webinar yang saya cerita benda macam ni tapi penyampaian yang berbeza. Betul tak kawan-kawan? Betul. Kan? Betul. Jadi kalau nak ambil peluang, buka mic, tanya. Kalau rasa segan ke malu nak tanya, pergi masuk dekat dekat YouTube Simpan Gol, ambil peluang, dengar. Sebab ramai juga yang dengar webinar tu bagi feedback kat saya. Terima kasihlah Cik Syaf, saya baru faham. Saya tengok ulang-ulang kali. Tengok fokus kan. Macam cikgu, fokus. Lepas tu sampai lapar. Lain kali tengok kena ada makanan kat depan. Macam Cik Ros kan. Dia tengah makan. Okey. Lagi, feedback. Kita dah dengar daripada Muhammad Nizam. Ada tak lagi yang cuba bercerita kat orang tentang benda ni? Nanti bila kad ni siap nanti, senang. Anda boleh sama ada anda nak download, nak photostat, anda ni ikut anda lah. Saya dah buat yang versi yang tak dihitam, yang warna dia cerah sikit. Sebab yang hitam tu saya nak print dekat kertas keras. Print kat kertas keras tu dia cantik sikit. Kan? Dan insyaAllah kita akan buat kelas bengkel tentang benda ni. Kita akan buat bengkel tentang benda ni, bengkel offline. Siapa yang nak join bengkel offline? Bukan online offline. Lagi cantik, lagi Tuan. faham. Tuan Syam nak tanya. Saya nak tanya satu. Sebagai leader macam kita lah, macam saya kan. Bila kita dah dengar lah dengan Zoom sebelum ni. Dah lama dah kita dengar kan. Cuma pada saya dia punya konsep platform tu sama. Cuma kaedah pendekatan untuk kita approach orang, hook orang supaya dia mudah faham tentang fungsi platform ni. Dengan saya rasa Tuan Syam punya cara ni memang mudah sangat. Tapi saya nak tanya, adakah saya sebagai leader ni macam saya lagi suka Tuan Syam punya pendekatan. Adakah orang akan marah saya sedangkan kita dalam tim yang sama besar, kita dalam tim yang sama sebenarnya kan? Adakah orang akan marah apabila saya menggunakan pendekatan yang Tuan Syam ada? Kalau sebab apa? Saya pun macam pernah sebenarnya cakap terus terang je Tuan Syam. Saya pun kadang-kadang pada saya cikgu kan. Jadi hati saya memang nak bagi yang jujur. Saya suka macam sebab saya nak benda ni orang dapat manfaat. Bukan kerana rank tu ke tak kan, sebab itu rezeki yang Allah nak bagi pada kita lah. Tetapi apa tujuan kita adalah pertama, orang memanfaatkan secara optimal akaun simpan emas ni for future lasting, macam tu lah. Jadi adakah saya berbeza ataupun ada orang akan marah saya kerana saya bawa satu pendekatan yang sangat different lah. Tapi mesejnya sama je. Saya minta Tuan Syam. Sebelum saya nak jawab, ada tak siapa-siapa kat sini nak jawab dulu? Saya nak jawab boleh? Kita bagi Nur Atika jawab dulu. Macam ni. Saya ada timbal balas soalan lah. Soalan saya yang pertama adalah, siapa yang nak marah tu? Itu je saya nak tahu. Kita tak bolehlah cakap siapa yang nak marah tu. Tetapi saya tak nak cakap lah siapa yang marah kan. Sebab saya ni dah saya leader. Bawah saya ada ramai orang. Saya sebenarnya kadang-kadang saya berhati-hatilah untuk, sebenarnya pada saya, kalau saya nak sharekan Tuan Syam punya link ni, saya memanglah saya rasa pendekatan ni tapi saya macam risau. Sebab saya pernah lah nak cuba tapi saya diingatkan supaya saya tak berkonflik lah, sebab mungkin orang baru tak faham dalam kumpulan saya. Jadi itulah saya nak tanya. Saya nak tanya adakah dia menimbulkan satu yang konflik di antara pendekatan metod yang kita gunakan dengan yang biasa digunakan. Macam itulah. Saya tak nak cakap lah siapa marah saya Tak, tu. bukan. Cikgu, marah sangat tak. Cikgu, maksud Nur Atikah tadi tu, dia bukan nak tahu siapa orang tu, bukan. Habis? Maksud Nur Atikah tu, Nur Atikah, explain. Soalan saya, siapa yang nak marah tu maksudnya klien ke?
leader ke, dalam grup yang sama ke, team member ke, siapa yang nak marah tu? Soalan saya. Hai, saya siapa yang nak marah? Masa tuan apa ni Atika tanya siapa yang nak marah Ya, sebab persoalan cikgu adalah saya risau ada orang marah saya bila saya guna teknik Tuan Syam. Jadi saya nak tahulah siapa yang nak marah tu. Sebab sebab poin saya yang kedua adalah cikgu nak explain dekat team member cikgu dan klien baru. Jadi saya tak rasa benda tu akan jadi satu isu. Sebab tu saya curious siapa yang nak marah. Dan poin saya yang ketiga saya ada bukan pula orang leader. Begini. Okey, Tika begini. Setiap kita ni, atas kita ada lagi ramai orang. Betul tak? Atas saya ada lagi leader, atas saya lagi ada leader lagi, atas ni ada leader. Jadi memang saya yang create group tu, saya under my team. Tapi mestilah ada lagi ramai-ramai kan, bersama-sama bukan guru kan. Jadi saya bimbang bila saya share tu sebab nak cakap kan susah juga saya nak bercakap. Saya macam rasa saya tak dapat share secara terang-terangan. Maknanya tak boleh nak share secara terang-terangan lah. Ni kira macam betul. Sebelum hijrah lah, sebelum hijrah. Puan. Hello, Puan. Okey, sila. Okey. Puan, dia very simple. Pertama sekali, Puan kena ingat kita punya niat untuk menerangkan kepada tak kira orang bawahan ke, kita punya prospek ke dan sebagainya adalah kerana kita nak berkongsi satu ilmu yang manfaat yang Allah Ta'ala redha. Ya, satu ilmu manfaat yang Allah Ta'ala redha, yang mana kalau kita macam mana pun orang tetap akan tak suka. Yang orang tetap akan suka, tapi kita tahu bahawa niat kita adalah untuk beri satu ilmu yang baik. Apa yang saya lakukan, walaupun saya ada orang atas dan sebagainya, kalau saya leader, saya tetap melakukan, saya tetap mencari pendekatan yang terbaik. Pendekatan yang terbaik, yang telus, yang boleh menyebabkan orang suka kepada simpan emas. Bukan mengejar kepada komisen, bukan mengejar nama dan sebagainya. Kita nak educate orang tentang simpan emas. Jadi Puan berpeganglah kepada niat Puan, iaitu untuk educate orang cara menyimpan emas dengan cara kaedah yang paling mudah. Yang supaya mereka faham dan kenapa mereka kena simpan emas. Biarlah orang nak marah ke dan nak sebagainya ke, itu let it be. Sebab Puan, kalau kita tanam padi, rumput tetap akan timbul. Kan? Kalau kita tanam rumput, lagilah. So, biarkan mereka berkata sebab kita tahu yang kita paling penting, kita lillahi ta'ala dan biarkan mereka, dan kita tahu bahawa kita nak create kita punya team member seperti mana kefahaman kita juga. Itu saya punya komen lah. Okey. Saya nak tambah sikit boleh? Sila. Macam ni bagi saya lah, sebab saya nampak, saya faham kerisauan cikgu tu, saya faham. Cumanya bagi saya, apa-apa yang terjadi selepas kita explain adalah tanggungjawab kita. So kalau kita nak explain menggunakan pendekatan yang sebelum ni, tak ada masalah. Tapi bila ada satu masalah timbul dan kita sendiri tak faham menggunakan pendekatan yang lama, macam mana kita nak counter balik masalah itu? Itu yang pertama. Soalan yang selalu dapat, sambung. Soalan yang selalu saya dapat bila guna pendekatan yang lama, kebanyakan klien saya jadi stuck. Sebab diorang tak faham gram bertambah dengan kemudahan tu. Mungkin cara saya juga tak berapa tepat lah. Saya pun tak berapa faham. Saya bedal je explain. Jadi bila masalah yang saya sendiri encounter adalah saya punya klien tanya, bila boleh jual? Macam mana saya nak cakap bila boleh jual? Benda tu kita nak simpan. Jadi mindset tu tak ada. Klien saya tak nampak yang kita tambah gram emas. Jadi bagi saya, bila kita dapat macam Tuan Zul cakap tadi lah, bila kita dapat ilmu yang baru, benda lebih mudah, kita sendiri pun faham. Jadi dari mana arah klien nak datang tanya masalah dia tu, kita tahu dah nak pergi kanan ke, pergi kiri ke, atas ke, bawah ke, kita dah boleh pergi. Sebab kita dah faham secara menyeluruh dan kita dah explain benda tu semudah ABC dah. Tak ada dah cerita
darab 5, darab 10, 15%, 91. Even dalam team kursus yang Zoom lama sebelum exam tu, orang QM sendiri pening macam mana nak cerita bila guna pendekatan lama. Orang QM sampai tahap dia dah naik suara dah. Kenapa nak persoal lagi benda ni? Dia nampak benda tu simple. Orang tak faham. Memang orang tak faham bila guna 91, sekejap 85, sekejap spread 7, 91. sekejap spread 9. Jadi tak payah cerita benda teknikal. Kalau benda dah cakap ini A, ini B. A boleh jadi B. Nak jadi B ke nak jadi A? Dah selesai. Kenapa nak kena, saya lah rasa kenapa orang, kalau kita selesa dengan cara tu, saya tak rasa orang atas ke siapa nak marah ke apa, kalau orang atas nak tolong kita settlekan masalah, kita punya team member ke, kita punya klien ke, kita punya prospek ke, terpulang. Tapi orang atas selalunya tak sempat nak tolong kita. Jadi kita yang kena handle sendiri. So tak ada masalah. Kalau cikgu rasa selesa, as in takut, masih nak guna pendekatan lama sebab takut orang marah dan sebagainya, after effects daripada itu adalah, macam saya cakap tadi lah, sebab saya sendiri merasa benda tu. Klien datang kira-kira nak tanya, bila boleh jual, bila boleh jual. Saya nak cakap macam mana bila boleh jual. Jadi sebab dia dah jadi, dia jadi susah. Benda tu betul, tapi cara kita explain mungkin sebab kita bukan bahagian akaun wang-wang ni, this is not my bahagian. Jadi susah lah kita nak cerita. Orang tu mungkin dia memang ada RM10 je. Tapi sebab kita cerita, gempak gempita dapat 10 gram macam dia dah seronok lah. Macam senang cakap kita jadi scam lah. Bila kita tak faham benda yang kita cerita, kita sebenarnya scammer, memang scammer pun. Ya, betul. So macam tu lah. Saya rasa sorry panjang pula. Okey, tak apa. Okey, ada lagi sebelum saya pula nak bagi pandangan saya. Saya nak bagi pandangan. Bagi pandangan dulu. Okey, dia macam ni. Sebab saya nampak, saya faham. Yalah, bila kita tak sama leader ni, kepala lain-lain, ilmu pun lain-lain kan. Dalam situasi cikgu ni, saya nampak as a leader yang ada orang bawah dan dalam grup tu ada orang atas. Saya nampak apa yang cikgu cakap ni adalah dalam grup WhatsApp. Kan? Okey. So dia macam ni. Bila cikgu, sebab klien cikgu yang jaga. Bukan leader cikgu jaga. Kan? So bila nak buat penerangan tu, cikgu yang nak buat penerangan. So saya nampak pun tak ada masalah. Sebab saya tak tahu situasi cikgu tu rasa salah untuk menggunakan pendekatan Tuan Syam ni di mana tu, saya tak boleh nampak apa yang cikgu punya soalan tu, saya tak boleh nampak dekat mana. Sebab klien kita yang terangkan, kita yang explain. Kenapa cikgu punya risau tu orang atas kata cara Tuan Syam ni salah? Tu yang saya nak. Saya sebab bila saya ada benda-benda tu, saya akan tanya benda yang saya akan balik semula soalan tu pada cikgu. Cikgu takut, cikgu takut orang marah tu dekat mana? Okey, kalau maksudnya dalam grup WhatsApp tu ada orang atas lagi cikgu, so cikgu ceritakan apa yang Tuan Syam punya pendekatan ni, orang atas akan marah cikgu, cakap tak boleh. Interest, berbeza interest lah apa. Pada saya tak, sebab kita nak educate orang tentang benda yang mudah dan senang. Macam Manzul cakap tadi, kita tak nak orang pun persoalkan kita. Macam Atikah bercakap tadi. So benda tu dekat kita. Orang atas, dia bukan tahu apa benda yang dia nak. Dia tahu kita boleh rekrut dan kita tambahkan kita punya members. Dan dia nak marah apa kalau kita dapat tambah members. Kalau ada orang sentiasa restock emas, apa yang perlu dia marah? Dalam payout dia bertambah. Payout dia bertambah. So, okey, itu satu. Okey, pendekatan saya, saya pernah jadi leader dan saya ada team dan saya ada WhatsApp. Kak Tini, leader Kak Tini pernah marah Kak Tini tak guna cara lain? Soalan cukup emas tu. Masalahnya leader aku tu kalau dia stuck pun dia cari aku. Dia mengadu dekat aku. Tu cerita dia. Okey. So yang kedua adalah
Okey, kalau konflik tu di dalam grup WhatsApp, senang cerita kita benda ni sebab kita yang leader. So grup WhatsApp tu sebenarnya tujuan dia untuk apa? So kalau untuk menyampaikan maklumat, dia tak perlulah dalam grup WhatsApp tu. Broadcast maksudnya create satu broadcast yang lain yang tak perlu masukkan nama leader atas cikgu. So broadcast kepada orang yang direct cikgu dan indirect cikgu. So benda tu lagi personal. Ini saya cerita dalam bentuk grup tau. Maksudnya dalam kelompok WhatsApp. cikgu sendiri. Maksudnya cikgu dan yang bawah-bawah cikgu. So grup WhatsApp besar tu dia formal lah, dapat arahan dari mana-mana, dapat arahan dari orang atas dan tim apa cikgu tu, tak apalah. So sebab tu bila cikgu ada grup cikgu, so pendekatan cikgu tu cikgu pun kena explain dengan cikgu dan members yang di bawah cikgu. Bila dapat info dari grup besar tu, just accept dan not. Tapi apa-apa arahan yang perlu ambil tindakan tu adalah dari saya. Sebab kita tak ada, dalam grup WhatsApp pun, kita tak ada rules yang kau kena ikut cara aku, tak boleh ikut cara orang lain. Tak ada. Bagi saya macam tu. So, benda tu kita kena clear mind dulu. Kita marah tu, macam tadi Atika tanya, marah tu siapa nak marah? Kenapa? Betul soalan Atika tu, tapi mungkin cikgu tak tu. Benda tu semua kena list out dulu. So, last sekali adalah kenapa aku nak kena dengar benda yang kenapa kita nak takut dengan benda yang kita buat, benda yang betul kan? Kenapa kita nak takut dengan leader kita? Sebab kita bukan buat benda yang salah. Orang bawah kita beli, dia pun dapat juga. Macam tu lah. So, benda tu maksudnya dalam kontrol grup WhatsApp, cikgu kena buat macam tu. Kena buat SOP baru, rancang strategi baru untuk cikgu lagi close dengan cikgu dan members yang bawah cikgu. Itulah pendapat saya as a leader dan manage team lah. Okay. Okay, thank you Kak Tini. Sebenarnya buat pengetahuan anda, Kak Tini ni direct bawah saya. Saya Didi, Kak Tini pun dah Didi. Itulah cerita dia. Okay, so dia punya cerita dia adalah, kalau tanya saya, okay, kita jangan menidakkan cara orang lain. Okay, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita jangan condemn cara orang lain. Tapi kalau benda tu macam contoh kan, orang lain kata, okay, belanja hangus, beli gaji 100% dan boleh keluar 85%. Kita jangan cakap, oh yang tu salah. Jangan. Cara kita cakap kena macam ni. Cara dia. Jadi saya belajar, dulu saya selalu bangkang orang. Tapi bila nak tua-tua ni, dia punya cara dia dah lain macam sikit. Cara saya sekarang, oh macam tu pun boleh. Kita start dengan boleh dulu. Kita kata, oh macam ni pun boleh. Cumanya, dia ada cumanya. Macam ni tu boleh. Cumanya, okay, andai kata kita tak cukup duit. Contohnya kan, andai kata kita tak cukup duit. Maksudnya 85% tu tak cukup untuk menampung segala duit komitmen. So macam mana nak buat? Jadi kita tidak menidakkan orang tu, oh ni salah, ini tak betul. Tak. Walaupun dalam hati kita kata, yang itu tu boleh apply, tapi bukan keseluruhan orang. Jadi kita boleh counter back balik. Macam tu boleh. Cumanya, bla 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 bla. Clear, jelas tak? Itu kalau tanya saya lah. Yang lain sudah diterangkan oleh geng-geng elit ni. Okey, ada apa nak tambah? Diana, nak tambah? Actually kan, Syam, cikgu dah memang sinonim lah dengan you punya cara sebenarnya. Lagi mudah lah. Sebab kita bukan, circle kita bukan golongan orang-orang yang besar-besar kan. Macam korporat ke apa ke. So kita cakap secara am lah. Am yang boleh diterima pakai oleh semua orang, ramai.
Ya, kan? betul. Sama ada B40 ke T20 ke kan? Semua orang sesuai walaupun lah. banyak Semua orang sesuai. sesuai. Jadi cikgu memang sebenarnya secara senyap-senyap cikgu memang cerita yang Tuan Syam punya kaedah lah. Saya rasa semua Tak orang apa. Buat masa ni kalau takut, buat senyap-senyap. Macam ni bukan sebelum takut tau. Saya tak nak timbul konflik. Macam tu je. sebelum Saya tak hijrah. takut. Tak, maksudnya kalau kita tak nak timbul konflik, sebelum hijrah Saya tak kita suka. buatlah ni. Sebab tahun Ya. depan nanti kita nak Saya bukan berhijrah takut, ni. tak takut. Sebab tak ada siapa yang lose sesiapa kan. Ya. Kita melaksanakan ini pun sudah bagus. Kita Ya. share dengan semua orang pun bagus. Tak ada siapa yang boleh lose kita. Ya, Tetapi kita betul. menghormati leader kita. Itu je. Ya, kan? betul. Jadi kalau tanya Cuma saya, cikgu pada awal dulu pernah lah ditegur lah. oh itu biasa. Masa tu cikgu baru ditegur kan. Cikgu pun macam macam tu lah cikgu macam terperanjat. Kenapa ni bukan kaedah ni sama je. Kan kita ketuanya dah tahu dah. Saya macam konflik dan saya macam counter balik lah. Apa pasal pula this is another matter. Ya, Kan? ya. Tapi buat masa ni pada cikgu tak timbulkan konflik lah. Macam tu lah. Okay, good. Alright, so ini saya nak cerita perancangan kita perancangan simpan gol lah. Okay, perancangan kita sebenarnya mungkin ada yang anda pun dah tahu dah. Okay, kita sekarang ni tengah kukuhkan lagi elite circle. Okay, kita kukuhkan lagi elite circle. Itu satu. Yang kedua, kita kukuhkan lagi FESI. Okay, FESI kita ada dalam sekarang ni, setakat ni ada 15 orang. Saya nak kukuhkan FESI ni betul-betul dengan elite circle. Elite circle ni adalah geng-geng yang memang rajin, yang memang nak buat cara kita, yang memang nak share, okay, yang memang tiap-tiap hari tanya, tiap-tiap hari saya akan bagi satu soalan-soalan yang anda pun tak pernah terfikir kan. Itu elite circle lah. Yang FESI ni saya nak kena latih anda sampai ke satu tahap anda dah boleh bercerita dah. Sama macam saya cerita. Jadi kita nak buat satu benda yang betul-betul grand pada tahun depan. Tahun depan, suka tak suka, antara bulan 1 sampai bulan 3, kita nak buat satu seminar grand. Bengkel grand yang mana ada 1,000 orang, okay, yang mana ada 1,000 orang menggunakan kad gerak kerja tu. Maksudnya ni secara offline, kad gerak kerja tu, 1,000 orang. Sebelum kita nak buat 1,000 orang tu, kita akan buat kelas kecil-kecil. Jadi mungkin bulan 8, kita akan buat kad gerak kerja ni, kita akan buat, mungkin saya akan ambil dalam 30 orang ke, 40 orang ke. Normally kita akan buat kat kawasan Lembah Kelang lah. Sabtu Ahad lah. Sama ada dekat KL ke, kat Masa Maju ke, kat Ceras ke. Nanti kita tengok macam mana. Kan? Jadi, kalau anda datang, contoh anda dah pernah datang, anda nak datang lagi, okey je. Sebab kita charge pun takkan lebih daripada RM100. Sebenarnya anda dapat RM100 tu pun sebenarnya kira murah lah. Okey, kita sediakan makan, apa semua kan. Jadi, siapa yang nak undur diri, boleh undur diri. Don't worry. Okey. So, jadi, kita dah takkan buat yang online. Kita akan buat yang offline. Okey, kita akan buat offline. So, offline ni maksudnya, kita akan buat dekat Lembah Kelang. Sama ada kat Ceras tu dalam kuantiti yang kalau maksimum pun 100 orang. Kita nak test run benda ni. Maksudnya, yang offline, yang online kita dah tak buat dah. Guna video je. Yang offline ni lebih kepada anda boleh berinteraksi, anda boleh nampak macam mana cara penerangan, boleh tanya, boleh itu, boleh ini kan. Jadi dia lebih berkesan. Okey, lebih berkesan. So saya plan pada bulan 8. Saya plan pada bulan 8. Bulan depan dah dekat dah bulan 8 ni. Pada bulan depan. Cumanya saya tak pasti lagi sama ada minggu pertama ke, minggu kedua ke. Saya tak pasti lagi. Saya pun tak tahu lagi date tu kan. Online memang saya tak buat. Dan anda tak perlu risau yang pasal online ni. Sebab apa? Saya akan buat video. Don't worry. Saya buat video. Anda bayar. Anda boleh akses video tu. Anda boleh tengok. Kalau anda ada soalan nak tanya, anda boleh tanya soalan dalam WhatsApp group. Saya boleh bagi tahu. Itu je, tak ada masalah. So saya tak buat online tu maksudnya. Dan sekali-sekala saya akan buat kelas macam ni lah. Saya akan buat kelas macam ni sekali-sekala. Mungkin sebulan 2 kali saya buat untuk saya terangkan
benda persoalan-persoalan yang anda tanya. So tak ada masalah. Online memang kita dah tak buat dah. Sebab kenapa saya tak buat? Sebab saya tak nak buang masa. Saya nak start dengan online road to dealer. Saya nak buat yang online road to dealer pula. Yang ini ni anda boleh tengok video, anda boleh fahamkan, sebab yang paling utama adalah road to dealer tu. Jadi road to dealer ni dia lebih kepada macam mana anda nak cari prospek. Prospek tu ada kat mana? Macam mana anda nak listkan prospek sedia ada? Macam mana anda nak customer segmentkan diorang ni? Macam mana cara anda nak tunjukkan bahawa anda ni macam terror tapi sebenarnya biasa je? Macam mana anda nak explain, anda nak buat supaya saya ni boleh explainkan kepada prospek anda. Maksudnya sebulan 2 kali anda boleh bawa prospek anda biar saya explain, dan diorang ni memang di bawah anda. Tapi saya explain. Sampailah diorang ni confident nak simpan emas. Itu cerita dia. Okay, kita ke arah road to dealer pula. Okay, jadi untuk yang kad gerak kerja ni, dia punya plan dia adalah dari segi video. Okey, anda boleh belajar dari segi video, dengan nanti akan ada lah, saya akan masukkan dalam simpan goal tu, anda boleh belajar dan anda boleh tengok zoom yang lepas, ada dekat 10 jam dah kot, ada 3-4 video anda boleh tengok dekat YouTube. Dan saya akan buat satu video yang khas untuk kad gerak kerja ni, dan anda boleh akses. Mana yang dah attend bengkel sebelum ni, anda boleh akses percuma je. Tak ada masalah. Okay. So, dan dalam masa yang sama, InsyaAllah, anda just bersedia je lah. Dan sebenarnya yang paling baik, ni saya cerita yang terbaik anda sebagai leader, the best is, anda kena ajak anak buah anda datang sekali. Jangan ada mindset yang macam mana tahu mindset anda. Tak apa, aku belajar dulu, nanti aku ajar kau. Jangan ada mindset macam tu. Anda kena ada mindset, aku pergi, kau pun pergi. Kita sama-sama pergi. Sebagai contoh, saya bagi contoh, saya cakap ni bukan saya tak buat Saya pergi mana-mana, saya akan ajak Kak Tini. Kak Tini dia bawah saya. Kan? Jadi saya memang ajak dia. Lepas tu ada lagi orang bawah saya macam Abang Arif. Abang Arif cucu saya ajak dia. Saya pergi, dia pun kena pergi. Kan? Jadi barulah kita punya wavelength kita sama. Jadi dia dapat direct daripada sumber, bukannya daripada saya. Jadi benda-benda macam ni tu pun penting. Jadi saya harap sebelum kita nak go for road to dealer, pastikan anda kena ada sekurang-kurangnya 5 orang. 5 orang anda punya buddy. 5 orang direct bawah anda yang nak sama-sama belajar. Siapa kat sini yang dah ada 5 orang yang nak sama-sama belajar? Cuba komen. Siapa ada 2, komen 2. Siapa ada 3, komen 3. Siapa ada 1, komen 1. Yang maksud saya tu orang yang kalau ada masalah, orang tu lah dia duduk sembang. Kalau ada kursus ke apa benda baru, dia akan share dengan orang tu. Kalau ada benda-benda baru ke, orang tu je lah yang dia akan bawa. Kalau dia dapat satu benda baru ke, dengan orang tu juga yang dia share. Okey, Nur Atika 3 orang, good. Saya doakan dapat lagi 2 orang nanti. Kak Pa dah ada 3 orang, 2 orang, 3 orang lagi. Okey, seboleh-bolehnya tak apa, dapat 3, okey ada 4, bagus. Kalau boleh biar ada 5, contohnya macam Zoom ni. Kan? Anda bagi tahu kat dia, kau pun kena dengar Zoom ni. Bukannya kau dengar daripada aku, kau kena dengar, kita sama-sama kena dengar. 5 orang. Sama juga yang kalau leader anda ada dalam ni, anda anak buah, anda kena ada 5 orang bawah anda juga. Maknanya cucu kepada leader anda tu. Dia kena macam tu. Kenapa saya cakap macam tu? Ini adalah cara paling pantas jadi dealer, developer secara automatik. Tu cara paling pantas. Cara dia berzikir supaya dapat 5 orang. Ada orang yang dah dapat mungkin seorang. Kat Syida ada berapa orang dah? Takkan seorang pun tak ada. Kan? Yang nak betul-betul nak buat macam kita. Kita kena ada. Jadi ini tips yang paling penting. Kan?
Takkanlah kita tak ada kawan yang memang betul-betul passion macam kita, sama-sama nak belajar, sama-sama yang macam kita. Kena ada 5 orang. Kalau anda dapat 5 orang ni, insya-Allah cerah masa depan. Terang-terang saya cakap, cerah masa depan. 5 orang. Mana yang saya tengok tadi ada 2 orang, ada 3 orang, ada 4 orang sebab dia dah dengar dah. Dia dah dengar dah cerita sebelum ni. Kan? Jadi dia tahu. 5 orang ni dia adalah orang yang bila kita ajak Zoom, dia boleh datang. Kalau kita ajak bagi benda baru, dia nak. Kan? Lepas tu kalau dia tak datang Zoom, kita bagi dia link YouTube, dia tengok rakaman. Kan? Benda orang-orang macam tu yang memang direct bawah kita kena ada. Okay, so saya harap tak kisahlah anda daripada tim mana sekalipun, insyaAllah tahun depan something big will happen. Okay, tahun ni kita bersedia dan siapa yang nak bersama-sama, jom kita sama-sama. Okay, macam saya cakap, kita ada kumpulan FESI. Okay, kita ada kumpulan FESI, kemudian kita ada kumpulan Elite Circle. Dan kita ada kumpulan member biasa lah. Member biasa yang aktif lah. Cumanya ketiga-tiga kumpulan ni adalah benda yang berbeza, grup yang berbeza. Dia punya matlamat dia pun berbeza, cara pun berbeza, pendekatan pun berbeza, semua berbeza. Okay, clear Ada apa soalan? Kalau tak ada, kita dah boleh tamatkan lah. Ada apa soalan? Nak tanya nak join FESI tu. Okey, nak join FESI. Okey. FESI sebenarnya saya plan pada bulan 8 kita akan buat bengkel FESI. Okey, kita akan buat bengkel FESI. Dan bengkel FESI ni dia dekat sekarang ni, kalau yang dalam grup FESI tu ada 2 orang. 2 orang FESI yang belum lagi attend bengkel. Okey, nanti yang 2 orang ni dia dah masuk dalam grup dah. Kita akan ada selalu meeting online kan. Jadi sementara nak tunggu online tu, kita join dululah, join dulu. Nanti bila bengkel nanti dah tak payah bayar dah, terus masuk bengkel je. Mana yang dah masuk jadi FESI yang awal-awal, saya akan jemput juga, datang sekali. Dah tak payah bayar dah, datang sekali. Join sekali. Okey, sebab saya nak betul-betul solidkan FESI ni sebelum tahun depan. Sebelum tahun depan anda dah perlu ada ilmu penuh di dada. Kan? Itu dia saya punya matlamat. Dan bila anda dah betul-betul ada penuh ilmu di dada, dan time tu FESI ni saya akan cuba untuk gerakkan FESI ni. Bengkel offline card gerak kerja akan buat bukan sekali je kan? Ya betul, bukan sekali. Dia akan ada bengkel offline ni, dia akan ada bengkel 5 orang, bengkel 3 orang, bengkel kat kedai kopi. So semua FESI ni yang akan bergerak. Contoh FESI kat Johor, okey kau jalankan bengkel gerak kerja untuk 5 orang dekat ni. Tapi Simpang Gol yang tolong promote. Simpang Gol tolong promote, tapi bukan saya yang ajar, FESI yang ajar. Dia macam tu. Jadi dah tak ada isu dah dari segi dekat mana nak buat. Kat Johor boleh buat. Siapa ada FESI Johor, okey 3 orang FESI Johor, okey buat. Kalau saya free, saya boleh ni. Nak cari partisipan, saya bantu carikan partisipan. Jadi fees tu, anda ambil fees tu. Fees maknanya bengkel katalah dia kena bayar RM100. So mungkin anda kena bayar dekat Simpang Gol sedikit je lah, beberapa persen untuk cover kos apa semua. Selebihnya anda ambil. FESI lah yang ambil. Jadi saya nak cuba buat macam tu. Jadi FESI ni lepas ni sebenarnya FESI orang akan berebut-rebut nak jadi FESI lepas ni. Cumanya saya bagi tahu FESI ni kita akan bagi latihan betul-betul, dan for sure FESI ni dah ada fees dia lah. Bukan free lah. Sebab kita nak latih anda, kita nak bagi anda faham. Dan sekarang ni setakat ni FESI dia punya yuran dia 2 gram. Yuran dia 2 gram. Akan datang FESI yuran dia kita tengah fikir 1 dinar. Kan akan datang. Sebab apa? Kenapa ada perbezaan harga? Sebabnya akan datang kita dah tak gunakan style low budget dah. Mungkin kita buat kat hotel, selesa sikit, mungkin 2 hari, dan kita boleh jemput speaker-speaker daripada luar. Jadi kita perlukan income.
perlukan income untuk bayar jemputan daripada luar, ni apa semua, benda-benda tu kan. Jadi itulah cerita dia. So siapa yang minat jadi fancy je WhatsApp saya saja Okay, WhatsApp saya dan boleh terus join fancy, kita masuk dalam grup fancy. Dan sebelum bengkel tu nanti kita akan maklumkan lah bila bengkel, kalau anda boleh datang, anda datang, kalau tak boleh datang, akan ada lagi bengkel fancy yang akan datang. Sekurang-kurangnya anda kena datang satu bengkel fancy untuk saya kenal anda face to face. Itu penting. Okay. Okay, tuan ada cara tak nak counter balik kalau ada prospek kata habis, kalau dah beli guna duit simpan, macam mana nak guna duit kalau ada emergency sebab simpan dah jadi emergency. Okey, soalan pertama, duit simpan bukan duit emergency. Settle. Duit simpan bukan duit emergency. Okey? Kena ingat duit simpan bukan duit emergency. Duit simpan adalah duit yang kita tak nak pakai dalam masa 3 tahun. Soalan 2. Macam mana nak cakap kalau tanya habis tu, rugilah sebab 2 kali spread. Okey. Dia bukan isu 2 kali spread. Kalau beli yang pertama, kalau kita combine pun ada spread. Kalau kita tak combine pun ada spread. Spread berdasarkan gram, bukannya berdasarkan sekali beli ke 2 kali beli. Kalau anda beli 50 kali sekalipun, spread dia bukan 7% kali 50. Bukan ini pun anda nak kena faham. Okey. Dia spread ni kena faham. Dia bukannya berdasarkan setiap transaksi. Clear Okey. Fancy sekarang ni ada 15 orang. Jadi wakil yang daripada negeri-negeri memang belum banyak lagi. Dan Fancy saya cakap tu terang. Saya perlukan Fancy yang betul-betul macam Nur Atika, layaklah jadi Fancy. Cikgu layaklah jadi Fancy. Saya nak orang-orang yang macam tu, yang boleh bercakap, yang boleh bertanya, tak tahu tanya. Tanya lagi, asal lagi soalan, boleh bercakap. Sebab Fancy ni saya akan angkat Fancy ni naik atas. Fancy ni saya akan angkat naik atas. Akan datang, kalau nak buat bengkel online simpan gold, Fancy yang jalan. Okey, Fancy 1, handle tangga 1. Fancy 2, handle tangga 2. Fancy yang jalan. Saya perhati je. Okey, lepas tu nanti orang yang bayar yuran tu Fancy dapat. Kita bagilah. Kalau Fancy buat kerja, dia kenalah dapat income imbuhan dia. Tapi sebelum tu kenalah belajar. Kan? Dia kira konsep macam cikgu lah. Saya ni jadi pengetua. Anda jadi cikgu. Dia macam tu. Kan? So Fancy ni pun kita akan bagi juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan komunikasi, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan macam mana nak handle rejection, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan macam mana nak orang tanya soalan nak jawab tu macam mana kita nak baca apa keperluan dia, apa yang dia tak faham. Fancy kita akan bagi ilmu-ilmu tu. Okey, clear Okey. Jadi dan impian saya pada tahun depan ni impian doa-doakanlah semoga kita sama-sama boleh tercapai. Sebagai contoh, kita buat kat KL satu function besar. Contoh kad gerak kerja simpan gold function besar. Jadi dekat Kelantan pada waktu yang sama, hari yang sama, masa yang sama, ada juga bengkel gerak kerja yang kecil-kecil ni dekat Kelantan ada, kat Johor ada, kat Kedah ada. Dia sekali jalan. Contoh kita buat Sabtu, dekat Kedah ada hari Sabtu, dekat Kelantan ada hari Sabtu. Dan setiap negeri tu kita akan buat kontes. So kontes ni sebenarnya kita akan pancarkan kat KL secara live. Kita boleh tengok, okey, kalau kata dalam tu, okey sekarang ni kena untuk share artikel contoh kan. Kita tengok, kita pancarkan kat KL. Okey, grup mana yang paling banyak share? Grup mana yang paling banyak dapat prospek? Jadi kita akan buat hadiah. Hadiah dia apa? Hadiah dia kita buat jongkong emas ke, hadiah dia laptop ke, hadiah dia apa notebook ke, handphone ke kan. Lepas tu ada pula grup hadiah untuk grup negeri mana yang menang, negeri mana yang paling banyak. Semua tu kita boleh buat. Kita boleh buat serentak. Barulah satu Malaysia akan nampak, wih, simpan gold buat 14 negeri sekaligus. Best. Kan? Jadi kita bergerak di atas simpan gold. Kita bukan bergerak di atas QM. Ni nak kena faham.
Kita bukan bergerak di atas QM. Kita bergerak di atas simpan gol. Sebab simpan gol sebenarnya sedang merangka langkah untuk mendapat income selain daripada QM. Maksudnya kita adalah satu aplikasi yang mana aplikasi ni menggunakan ekosistem emas dan aplikasi ni boleh menjana pendapatan. Okey, platform ni boleh menjana pendapatan selain daripada payout QM. Payout QM ni sebagai salah satu daripada income yang simpan gol boleh bagi. Jadi apa income lain? Income share artikel, income fee, income apa lagi? Income merchandise, income commission penjualan produk, income promote package-package periklanan kepada syarikat-syarikat. So ada banyak yang kita tengah rancang. Okey? Jadi alhamdulillah anda secara kasarlah saya duk cerita ni, something big will happen dan insya-Allah kita sekarang ni sedang menguatkan tim. Saya sedang menguatkan tim sekarang ni. Jadi Elite Circle standby, Fesi pun standby. Okey, Elite Circle standby, Fesi standby. Yang mana yang lain-lain tu just follow. Okey, clear? Ada persoalan? Senyap dah semua dah. Ketidur dah semua dah. Ada persoalan? Kak Su. Kak Su baru masuk ke? Ke baru habis Zoom sebelah? Baru habis Zoom sebelah lah tu. Nama saya kena seru tak? Okey. So, itulah cerita dia. So, insyaAllah mudah-mudahan dengan berkat usaha kita sejak daripada awal tahun ni kan, dan secara konsisten kita cuba berikan yang terbaik kan. Jadi insyaAllah share ekspedisi. Okey. So nanti kita pun akan buat ekspedisi simpan gol. Tapi ekspedisi kita lain macam sikit. Ekspedisi kita adalah ekspedisi gerila marketing. Dia lain macam ekspedisi gerila marketing. Kita akan buat ekspedisi terus kepada peniaga-peniaga. Kita akan bantu peniaga-peniaga ni untuk ada banyaklah benda yang nanti insya-Allah saya akan kongsikan. Dia bila ramai-ramai ni dia seronok. Tapi bila dia seorang dia ni sikit lah. Kita akan buat macam-macam benda lagi insya-Allah. Just stay tune, just bersama-sama dengan kita. InsyaAllah semua yang follow tu akan dapat tempiasnya. Walaupun anda berada di mana-mana lah di seluruh Malaysia. Dan saya sekarang ni tengah tengok yang baru PMX lancarkan, ekonomi madani tu. Saya tengah tengok kat mana yang simpan gol boleh cuba dapatkan manfaat tu. Yang mana kerajaan boleh bantu. Saya tengah duk perhati, tengah duk study. InsyaAllah mana tahu kan? Mana tahu kita boleh dapat bantuan daripada kerajaan. InsyaAllah Fesi-Fesi akan dapatlah tempias dia. Elite Circle akan dapatlah tempias dia. Yang akan dapat informasi-informasi yang baru kan. Yang mana kita boleh buat program menggunakan bantuan-bantuan yang kerajaan bagi. Banyak sebenarnya peluang tu kan. Cumanya kita perlukan tim yang kuat, kita perlukan testimoni yang bagus, kita perlukan kawan-kawan kita sama-sama ni support. Sebab sekarang ni saya nampak ada macam-macam cara orang promote QM ni, yang mana adanya yang saya kurang selesa kan. Jadi kita kena sama-sama betulkan, bukanlah betulkan, maksudnya kita kena biasakan yang betul dan kita betulkan yang biasa. Okey.
Itu saja. Kalau tak ada apa-apa nak tanya, tak ada apa-apa soalan, saya rasa cukup setakat ini. Ada apa-apa soalan? So kalau tak ada, saya minta maaf kalau ada apa salah dan silap. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Kalau saya rasa saya nak buat kelas je, saya just bagi link je lah. Siapa yang tak boleh hadir tu, dengar je lah rakaman. Cuma rakaman ni tak boleh nak bertanya, tak boleh nak bercerita. Itu je lah cerita dia. Okay, kalau tak ada apa-apa, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah al-as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih semua.